Assalamualaikum, hai semua. Saya doakan semuanya sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Baik ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk video kali ini kita nak melihat macam mana penggunaan formula bagi projectile motion. Before kita lihat pada soalan diberi, kita recall balik konsep bagi projectile motion. Baik ya, untuk projectile motion, as we know that gerakan dia ada melibatkan gerakan pada paksi X komponen dan juga gerakan pada Y komponen. Dan perlu diingat ya, hal laju pada komponen X sentiasa constant, maksudnya Ux kita adalah sama dengan Vx sama dengan constant. Okay, apabila hal laju kita constant, maka acceleration kita akan jadi kosong. Ingat di sini, percutan pada paksi X kita adalah sama dengan kosong, Y, but ya, tetapi kalau untuk komponen Y, percutan kita bergantung kepada percutan gravity, maka AY kita adalah sama dengan negatif G. Kita kena letak G kat sini, gantian kita dalam formula nanti. Kenapa letak negatif? Sebab dia adalah arah bagi gravity. Awak lambung ke atas ke bawah, so arah dia sentiasa sama ke bawah. That's why kita letak tanda. Formula apa yang kita nak guna ni dalam projectile motion ni? Okay. Actually formula yang sama je dengan linear motion, cuma kita kena ubah sesuai untuk komponen X dan juga komponen Y. Kita recall balik. Okay. V equals to U plus AT, ini untuk linear motion. Yang kedua kita ada V square equals to U square plus 2AS, dan yang ketiga kita ada S equals to UT plus half AT square. Alright, so macam ni kita nak ubah Y ni, nak ikut X ataupun Y. Senang saja, awak just gantikan saja. Kalau untuk komponen X, AX kita kosong. Kalau untuk komponen Y, AY kita negatif G. Okay, tak apa, saya tunjuk kat sini. Okay, kita cuba komponen X dulu ya. Jadi Vx untuk equation pertama, Vx kita sama dengan Ux. How about AX? AX kita kosong, so tak ada lah. Okay, sama juga dengan equation yang kedua, Vx square equals to Ux square, tak ada A. Ax kita kosong, so tak letak lah kat sini. Okay, and then untuk yang ketiga, S equals to Sx. Okay, Sx equals to Ux T sahaja. Ax kita kosong. Baik. Macam mana pula dengan equation pada paksi Y? Ganti je Y. So, Vy equals to Uy. Ay kita tadi berapa? Ay kita tadi kita kena gantikan dengan negatif G. So, GT. T tak ada X ataupun Y. T dia skala kuantiti. Okay. Vy square equals to Uy square minus 2G SY. Okay, SY yang terakhir sama dengan UYT minus half GT square. Baik, kita proceed kepada soalan. Okay, soalan, dah baca soalan. A projectile is launched at the angle 30 degree with respect to the horizontal. Its initial velocity is 45 meter per second. Okay, 30 from the horizontal. And then initial velocity kita is 45 meter per second. Baik, kita come up dengan interpretkan soalan kita ni dengan gambar rajah. Baik ya. Okay, lukis gambar rajah. Soalan yang pertama. What are the horizontal and vertical components of initial velocity? Bila kita tengok pada soalan, kehendak soalan dia nak komponen. Okay, bercerita tentang komponen ni, kita ada dua kan, komponen X dan juga komponen Y. Means, kita nak cari apa? Kita nak cari Ux dan juga Uy. Okay, baik. B pula, what is the maximum height? Maximum height, kita nak cari ketinggian paling maksimum. Ketinggian kita lihat X ke untuk Y. Okay, ketinggian adalah vertikal. Vertikal dia melibatkan Y. So, maksudnya displacement untuk Y. Kita nak cari. And then T. Masa yang diambil untuk sampai ke maximum height. Dan last sekali horizontal displacement. Ataupun kadang-kadang soalan tu dia kata range. So, sama maksudnya. Iaitu
jarak pada komponen X yang paling maksimum. So kalau komponen X kat sini, horizontal komponen X which is SX. Okay, yang paling maksimum. Baik, kita cuba selesaikan untuk soalan yang pertama dulu. Soalan A ya. Dah lukis gambar rajah, tengok pada gambar rajah. 30 ni kita ukur daripada paksi X. Okay, base kepada soalan. Kalau dia kata from vertical, so 30 tu awak kena lukis dari paksi Y. Baik. Kita nak cari yang pertama UX. So, UX kita adalah sama dengan apa? By using theorem Pythagoras, U cos theta. Okay, just substitute 45 cos 30. Tekan kalkulator, so dapat berapa? 45 cos 30, you akan dapat 38.97 meter per second. Okay. Proceed dengan vertical component which is a UY. So theorem Pythagoras again. By using 30 degree ya, dia punya angle dia 45 sin 30. So tekan kalkulator, you akan dapat 22.5 meter per second. Okay, finish untuk soalan A. Yang kedua kita nak cari maximum height. Okay, maximum height kita nak cari SY. Okay, so kat sini memerlukan kemahiran. Ya, nak pilih, nak guna equation mana. Kita tengok equation pada bahagian komponen Y ni ya, yang ada Y yang kita dah cuba ganti yang awal-awal kelas tadi kan. Okay, SY nak cari. Okay, kat sini bila melibatkan maximum height. Okay, gambar aja saya lukis balik ya. So maximum height, ketinggian paling maksimum, dia akan berlaku apabila Vy kita adalah sama dengan kosong. Okay ya, komponen Y juga. So Vy kita akan sama dengan kosong. So ingat maximum height. Apalagi kita ada maklumat? Kita ada maklumat U, Y yang kita dah cari tadi dekat A, 22.5 meter per second. Nak cari SY, so nak guna equation mana satu? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga? Yang ada SY. Okay, yang pertama tak boleh. Okay, yang ketiga pun tak boleh. Ada SY tapi T kan, ada T. Dalam kita punya maklumat ni tak ada T. So kita guna equation yang kedua. Okay, which is Vy square equals to Uy square minus 2GSY. So Vy kita kosong. U kita tadi dah kira 22.5. Okay, kuasa 2 kan dia, tolak 2G 9.81SY. Okay, rearrange balik persamaan. So your SY, maximum height kita adalah 22.5 kuasa 2. Kita overkan dengan 29.81. As a result, you akan dapat berapa dia punya final answer dia kat sini. Again, tekan you punya calculator. Ni dapat berapa? Okay, 25. Dapat sampai saya tak 25.8 meter. Okay, so kita dapat dah ketinggian maksimum dia. Okay, untuk soalan C. Soalan C dia tanya kita nak cari masa yang diperlukan untuk sampai ke ketinggian maksimum tadi nak cari T. Okay, baik. Nak guna equation mana pula Kita kena cari equation yang ada T lah. Nak guna X ke nak guna Y? Maksud saya formula kita tu kita nak yang komponen X ke komponen Y? Okay, kita akan guna untuk komponen Y sebab kita nak cari masa untuk sampai ke maximum height. Maximum height kita refer kepada vertical Y axis. So kita guna equation mana? Ada equation yang pertama dan yang ketiga, saya pilih yang pertama lah. Ringkas sikit. So Vy equals to Y minus GT. Okay, gantikan. Alright, so rearrange balik. And then you akan dapat time taken to reach to the maximum height is equals to 81
2.29 second. Alright. Seterusnya kita proceed dengan soalan yang terakhir. Nak cari horizontal displacement or range which is SX. So melibatkan komponen X pula kat sini. Okey, kalau untuk komponen X, apa maklumat yang kita ada? Kita hanya ada X kita tadi kan, UX kita tadi sama dengan, kita tulis maklumat yang kita ada, kita tulis dulu 0.97. Kemudian kita SX, SX ada satu je kat bawah tu equation kita yang ketiga tu, SX equals to UXT. Okay, UX, X kita dah ada, T kita tak ada lagi kan. Okay, T kita ada ke belum? T tadi kita cari untuk maximum height saja. Okey, SX di sini. SX, kat mana SX ya? Okey, SX gambar rajah kita ni daripada initial, awal sehingga dia jatuh. So, ini adalah SX. Okey, so kalau you tengok pada gambar rajah parabolic path kita ni, okey ya. SX kita, paling maksimum SX. Okey. Betul lah SX. Okay, 38.97 T. T tak ada. T ini adalah time of flight, masa penerbangan objek kita daripada initial sampai ke final. Okay, macam mana kita nak cari T ni ya? Sedangkan tadi T maksimum saja kan? Kita boleh cari T of flight, time of flight. Okay, di mana time of flight ini adalah sama dengan 2 kali T ke maksimum. Kan? Maksimum tadi baru separuh je kan, sampai dekat VY kat atas ni separuh. Kemudian kita proceed sehingga bawah ni. So kalau kita tengok sini dia separuh-separuh. Okey, jadi untuk keseluruhan kita darabkan dengan 2. So 2 darabkan dengan 2.29. Okey, gantikan. Dia akan dapat berapa kalau gantikan 2.29 darab dengan 2, you akan dapat 4.58 second. Ini adalah time of flight. Kita nak cari SX. Okay, tak habis lagi. Kita ganti balik dalam persamaan kita tadi. SX sama dengan UXT. T sini kita refer kepada time of flight, bukan time to reach to the maximum. Di mana time of flight ini adalah sama dengan adalah sama dengan 2 kali masa untuk sampai ke ketinggian maksimum. So gantikan saja UX tadi 38.97 T time of flight kita baru kita cari tadi. Okey, times setengah, tak muat lah, 4.58. So kita dapatlah kita punya range kita berapa. Boleh kira kat sini sudah tak muat dah ni. Okey, itu sahaja. Hopefully membantu awak. Kalau tak faham boleh tanya. Bye. Thank you.